Bertemu lagi dalam channel Cikgu Jenias Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan soalan fokus Ekonomi 1 STPM 2022. Perbincangan pada kali ini adalah berkaitan dengan soalan kuantitatif. Lihat soalannya adalah seperti berikut. Jadwal di bawah menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan kuantiti diminta barang A, B, dan C. Kemudian diberikan jadwal, lihat jadwal di bawah. Dan selepas jadwal, soalannya adalah seperti berikut. 1. Hitungkan ganjalan permintaan pendapatan bagi barang A, B, dan C apabila pendapatan meningkat. Tafsirkan nilai keanjalan tersebut. 2. Nyatakan jenis barang A, B, dan C dan jelaskan. Sebelum kita melihat contoh jawaban bagi pengiraan tersebut, maka pelajar-pelajar perlu memahami kehendak soalan. Seterusnya, pelajar juga perlu memahami apa itu ganjalan permintaan pendapatan, dan seterusnya menentukan jenis barangan. Sekarang kita akan lihat dahulu kehendak soalan. Soalan ini mengkehendaki pelajar-pelajar untuk menghitung nilai pekali keanjalan pendapatan apabila pendapatan meningkat. Yaitu apabila pendapatan meningkat daripada 200 kepada 300, maka apa yang terjadi terhadap barang A, barang B, dan barang C. Seterusnya, pelajar-pelajar perlu menyatakan jenis barang tersebut. Ini bermakna pelajar perlu memahami setiap jenis barang. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan, kita akan lihat dahulu maksud ganjalan permintaan pendapatan. Ganjalan permintaan pendapatan merupakan ataupun mengukur darjah tindak balas, peratus perubahan kuantiti diminta, sesuatu barang, kesan perubahan pendapatan pengguna. Dan rumusnya adalah seperti berikut. Ganjalan permintaan pendapatan bersamaan dengan peratus perubahan kuantiti diminta dibahagi dengan peratus perubahan pendapatan. Seterusnya, pelajar-pelajar ataupun kita perlu melihat atau memahami dahulu jenis barang. Ini karena tujuan penghitungan ganjalan permintaan pendapatan adalah untuk mengenal pasti jenis barang. Terdapat 4 jenis barang, yaitu barang bawahan, barang mesti, barang normal, dan barang mewah. Sekarang kita lihat, apa itu barang bawahan? Barang bawahan adalah apabila nilai pekali keanjalan permintaan pendapatan adalah negatif. Seterusnya, barang mesti adalah apabila nilai keanjalan permintaan pendapatan adalah sifar. Manakala pekali barang normal adalah nilai keanjalan adalah positif tetapi berada di antara 0 dan 1. Manakala barang mewah adalah positif tetapi besar daripada 1. Sekarang kita akan lihat contoh jawaban ataupun contoh pengiraan. Rujuk semula soalan, lihat di sebelah kiri. Ini adalah soalannya, yaitu E1, hitungkan ganjalan permintaan pendapatan bagi barang A, B, dan C. Kita akan hitung dahulu bagi barang A. Lihat penghitungan. Sebelum itu, kita lihat dahulu rumus bagi ganjalan permintaan pendapatan, yaitu peratus perubahan kuantiti diminta dibahagi dengan peratus perubahan pendapatan. Sekarang kita akan lihat contoh jawaban. IY sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Y1 tolak Y0 darab Y0 per Q0. Sebelum kita meneruskan pengiraan, maka kita rujuk dahulu soalan dan kita akan tentukan dahulu mana satu Y0, Y1 dan mana satu Q0, Q1. Ini bertujuan untuk mengelakkan kesilapan dalam pengiraan. Jadi lihat jadwal. Di sana cikgu sudah tulis Y0, Y1 dan Q0, Q1. Dan sekarang kita akan masukkan dalam pengiraan. Sekarang kita teruskan pengiraan. IY sama dengan 30 tolak 40 dibahagi 300 tolak 200 darab dengan 200 per 40. Seterusnya kita hitung bersamaan dengan negatif 10 per 100 darab 5 per 1. Dan seterusnya kita dapati bersamaan dengan negatif 1 per 2. Dan akhirnya kita dapati ganjalan permintaan pendapatan adalah negatif 0,5. Setelah kita menghitung, maka kita perlu tafsirkan, karena kalau kita lihat soalan ada dinyatakan di sana, tafsirkan nilai keanjalan tersebut. Maka tafsirannya adalah seperti berikut. Maka nilai keanjalan permintaan pendapatan adalah negatif 0,5. Apabila pendapatan naik 1%, kuantiti diminta menurun sebanyak 0,5%. Sekarang kita akan lihat contoh penghitungan bagi barang B. Bagi barang B, rumusnya adalah seperti dalam barang E juga, yaitu IY sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Y1 tolak Y0 darab Y0 per
Q kosong. Pengiraannya adalah seperti berikut. Sebelum itu kita tentukan dahulu bagi barang B mana Q0 dan Q1. Ada ditulis di sini rujuk soalan dalam jadwal supaya mudah dan kita tidak akan melakukan kesilapan. Sekarang kita teruskan pengiraan, maka 20 tolak 20 per 300 tolak 200 darab 200 per 20 bersamaan dengan 0 per 100 darab 10 per 1. Dan kita dapati 0 per 100, maka nilai keanjalan permintaan pendapatan adalah 0 ataupun sifar. Maka tafsirannya adalah, maka nilai keanjalan permintaan pendapatan adalah sifar. Apabila pendapatan naik 1%, kuantiti diminta tidak berubah. Seterusnya kita akan lihat pula pengiraan bagi barang C. Rumus juga seperti dalam pengiraan sebelumnya, yaitu IY sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Y1 tolak Y0 darab Y0 per Q0. Sekarang kita akan teruskan pengiraan, tapi sebelum itu kita lihat jadwal sebelah kiri. Kita akan tentukan Q0 dan Q1. Lihat soalan di sebelah kiri ada dinyatakan di sana. Sekarang kita akan teruskan pengiraan. IY sama dengan 25 tolak 20 bahagi 300 tolak 200 darab 200 per 20 bersamaan dengan 5 per 100 darab 10 per 1 bersamaan dengan 1 per 2, dan akhirnya kita dapati keanjalan permintaan pendapatan adalah 0,5, positif 0,5. Maka tafsirannya adalah, maka nilai keanjalan permintaan pendapatan adalah positif 0,5. Apabila pendapatan naik 1%, kuantiti diminta meningkat sebanyak 0,5%. Kita sudah menjawab bagi soalan E1, yaitu menghitung nilai keanjalan permintaan pendapatan dan seterusnya menulis tafsiran. Sekarang kita akan lihat contoh jawaban bagi E2, yaitu menyatakan jenis barang dan seterusnya menjelaskan. Contoh jawaban. Barang E, barang bawahan. Sebab nilai pekali keanjalan adalah negatif 0,5. Apabila pendapatan meningkat, kuantiti diminta barang E menurun. Barang B sama dengan barang mesti. Sebab nilai pekali keanjalan adalah sifar. Apabila pendapatan meningkat, kuantiti diminta barang B tetap. Barang C sama dengan barang normal. Sebab nilai pekali keanjalan adalah positif 0,5. Apabila pendapatan meningkat, kuantiti diminta barang C juga meningkat. Tetapi tambahan kuantiti diminta adalah lebih kecil daripada tambahan pendapatan. Kita sudah membincangkan bagaimanakah menghitung keanjalan permintaan pendapatan bagi barang E, B, dan C, dan seterusnya menulis tafsiran. Dan kita juga sudah membincangkan jenis barang dan menyatakan sebab. Oleh itu, sekian pertemuan pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang untuk membincangkan soalan-soalan fokus yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.